Ya, Assalamualaikum Naradina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat pagi Nur Adina. Ya. Kami Sudah ada di sana. sarapan Nur Adina? Ya, Alhamdulillah sudah Ya. makan sedikit-sedikit lah saja tadi sebelum menjalankan tugas. Bagaimana pula dengan Daud Iskandar dan Hayatul? Sudah breakfast hari ini? Kami Atau? karang lah. Karang. Baik. Jadi Naradina, kalau tadi bersama Ismail Ya. ini Is mengatakan mengenai dengan pasal kalender. Kalau Naradina sendiri, antara badminton dan pickleball, mana yang akan dipilih? Mungkin badminton kerana pickleball belum lagi pernah main ya. Belum pernah mencuba ya? Belum pernah mencuba Dibawa oleh rakan-rakan belum mencuba. Tapi kalau badminton memang pernah dari kecil bermain badminton, tapi sewaktu besar ini belum ada kesempatan juga kerana sibuk menjalankan tugas dan juga rutin harian. Tapi kalau dibawa nanti insya-Allah boleh kita ni main bersama dengan rakan-rakan yang lain. InsyaAllah Okey, ya. insyaAllah. Ya, kerana sejauh yang saya tahu pun saya mengikuti perkembangan Adina melalui media sosial ya. Ya. Beliau memang aktif ya dalam sukan dan juga kalau keraja memang Adina hebatlah ya. Untuk melaksanakan kesana kemari juga ya. Betul. Jadi oleh kerana Adina menyurang cenderung kepada sukan badminton, nantilah penerbit kita pun mendengar katanya badminton. Okey. Jadi adalah nantilah kalau tunggulah kena research macam Tapi mana. kenapa Atul bertanya memilih pickleball ataupun badminton? Kenapa? Tentu Sebab masa ni pickleball tu ianya sukan yang menjadi satu trend juga, menjadi trend dan orang kata ni banyaklah penggemarnya. Jadi mungkin Adina boleh mencuba bukan untuk tahun ini, mungkin untuk tahun 2026 ini ya Adina. Jadi baiklah Adina. InsyaAllah. Mungkin banyak informasi ataupun pengisian yang akan dibawakan dari daerah Tutong kami serahkan kepada Adina. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hujung minggu Auda. Kita kembali lagi dalam rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Ahad 14 Disember 2025 Masihi. Dan seperti biasa kita akan mengongsikan di mana cuaca di daerah Tutong alhamdulillah sangat cerah, sangat mengizinkan pada pagi ini. Jadi apapun perancangan Auda didoakan semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk pagi ini. Berada seperti biasa untuk pertemuan kita kali ini dikongsikan juga kepada Auda satu info semasa di mana hari ini 14 Disember akan diadakan pertandingan tarik kalat bersama dengan Brunei December Festival merupakan hari terakhir yang akan diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong di mana ada juga terdapat pelbagai antara acara-acara sampingan akan dibawakan seperti adanya jualan tutong bas iaitu jualan makanan dan juga minuman yang akan bermula pada jam 9 pagi hingga 10 malam dan akan mengambil tempat juga di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Jadi bagi anda yang mungkin belum mempunyai perancangan di hujung minggu ini bolehlah datang beramai-ramai bagi sama-sama menyaksikan pertandingan tarik kalat dan juga memeriahkan lagi acara yang diadakan bersempena dengan Brunei December Festival di daerah Tutong. Dan itulah antara satu info semasa yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini dan untuk seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Untuk itu, mari kita terus saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, untuk pakej program kali ini saya akan merangkumkan peralatan tradisional yang pernah kami bawakan kepada audio untuk pengetahuan kita bersama. Kita akan mengetahui kegunaan dan juga peranan peralatan tradisional tersebut melalui pakej program yang akan saya bawakan untuk kali ini. Dan untuk itu ada, teruskan kesediaan anda bersama saya. Warisan peralatan tradisional merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk jati diri sesebuah masyarakat. Peralatan tradisional yang merangkumi pelbagai alat dan peranti yang digunakan dalam kehidupan harian bukan sahaja mencerminkan kecanggihan teknologi zaman dahulu, malahan juga memberikan gambaran mendalam tentang cara hidup, nilai dan budaya masyarakat yang menghasilkannya. Alat-alat tradisi ini
kelazimannya memperlihatkan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitar dan menggunakan sumber daya semula jadi dengan bijak untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi dan peralihan kepada gaya hidup moden, banyak peralatan tradisional semakin dilupakan atau tergantikan dengan peralatan moden. Namun begitu, kesedaran untuk memelihara dan mendokumentasikan warisan ini semakin meningkat, terutamanya dalam usaha untuk memastikan generasi akan datang memahami dan menghargai sejarah budaya mereka. Menerusi pakej program kali ini, kami bawakan auda antara peralatan-peralatan tradisional yang masih lagi digunakan oleh sesetengah masyarakat di negara ini dalam kehidupan mereka. Warisan peralatan tradisional seperti parang atau pemarang memainkan peranan penting dalam membentuk identiti budaya dan ketahanan masyarakat tradisional. Pemarang yang sering kali digunakan dalam pelbagai aktiviti itu melambangkan kemahiran dan kreativiti masyarakat terdahulu, di samping mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam sekitar. Alat ini yang dihasilkan dengan menggunakan teknik pembuatan turun-temurun bukan sahaja berfungsi secara praktikal untuk memudahkan kerja-kerja berat, malahan juga menjadi simbol kekuatan, keberanian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi cabaran hidup. Dalam konteks warisan budaya, parang juga mengandungi nilai-nilai yang lebih mendalam seperti konsep gotong royong dan kesetiaan kepada tradisi. Parang juga sering digunakan dalam upacara tertentu yang menandakan betapa pentingnya peralatan ini dalam kehidupan sosial masyarakat. Antara lain alat warisan tradisional yang masih lagi digunakan sehingga kini iaitu candas. Candas adalah salah satu peralatan dapur yang merupakan sejenis penyungkil dalam bahasa Brunei atau penyepit atau garpu yang digunakan kebiasaannya oleh suri rumah pada zaman dahulu untuk pelbagai tujuan, antaranya menyalai, menggoreng atau membakar ikan, memindah bara api serta menanak nasi dan memasak sayur. Di era masa kini, peralatan ini sering dan masih lagi digunakan ketika menikmati hidangan ambuyat. Candas terdapat dalam beberapa jenis dan yang paling lazim digunakan ialah candas biasa. Ia diperbuat daripada bahan semula jadi yang diperoleh daripada hutan seperti buluh, nibung, tulang daun nipah dan akar kayu putih atau akar kacau. Seterusnya adalah kukuran. Ia merupakan salah satu contoh peralatan tradisional yang melambangkan warisan budaya masyarakat Melayu. Meski pada zaman moden ini, ia lebih digunakan sebagai perhiasan sahaja, namun terdapatnya segelintir masyarakat kampung pedalaman yang masih lagi menggunakannya sebagai alat untuk mengikis isi kelapa. Kukuran mencerminkan kebijaksanaan nenek moyang kita dalam mencipta alat praktikal yang berfungsi tanpa bergantung kepada sumber tenaga moden. Alat ini memiliki sejarah yang mendalam dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan Tanah Melayu, di mana ia memainkan peranan penting dalam aktiviti seharian, khususnya dalam penyediaan kelapa dan santan. Ciri utamanya ialah ia memiliki mata kukuran bergerigi yang diperbuat daripada logam atau besi dan digunakan untuk mengukur, mengeruk atau mengikis isi kelapa. Alat warisan tradisional seterusnya ini besar kemungkinan semakin jarang dilihat dan hanya beberapa warga kampung, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman yang memilikinya, iaitu pengapit dan kandul. Alat ini pada dahulunya sering digunakan setelah isi kelapa diparut menggunakan kukuran. Fungsi alat ini pula adalah untuk memeras kelapa parut untuk mendapatkan santan, di mana pengapit tradisional diperbuat daripada kayu keras berfungsi menjepit atau menekan parutan kelapa setelah dicampur air. Sementara kandul, iaitu sejenis bakul anyaman, menampung santan yang keluar dari celah pengapit. Ia membantu proses filtrasi alami agar santan terpisah dari ampasnya secara efisien. Namun demikian, kehadiran alat moden seperti mesin santan membuatkan alat tradisi ini semakin terhakis dari penggunaannya. Warisan peralatan tradisional seterusnya ini pula ialah dukun.
Ia merupakan alat untuk melagau atau memanggil burung punai kerana alat ini berupaya untuk meniru suara burung tersebut. Penggunaannya dalam aktiviti berburu ini menunjukkan pengetahuan dan kepakaran masyarakat terdahulu dalam memanfaatkan sumber semula jadi di sekitar mereka. Alat yang diperbuat daripada buluh ini sering digandingkan dengan bumbun, iaitu sejenis pondok kecil berbentuk kerucut diperbuat daripada ranting dan daun-daun yang dijalin. Pondok ini digunakan oleh pemburu burung punai untuk bersembunyi dan menjerat burung tersebut. Secara keseluruhannya, ini hanyalah sebahagian kecil daripada alat-alat warisan tradisional yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kali ini. Apa yang penting, warisan peralatan tradisional memainkan peranan yang sangat penting dalam memelihara budaya dan kebijaksanaan masyarakat terdahulu yang menjadi identiti dan jati diri sesebuah bangsa. Alhamdulillah ada penonton, apa yang kita harapkan dengan pakej program kali ini dapatlah kita bersama mengimbau kembali, mengenali semula peralatan tradisional yang pernah kami sajikan kepada anda melalui pakej program dari Daerah Tutong yang terdahulu. Apa yang kita harapkan juga, kita dapat belajar bersama dan sentiasalah tanamkan minat kita untuk mengenali lebih banyak warisan negara Brunei Darussalam. Sekian dari penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.